Okey. Kita ni tajuk baru kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tajuk baru ni masih lagi syibih jumlah kita ni, syibih jumlah mana jar dengan majrur kan? Jar dengan majrur, satu lagi zaraf. Kedua-dua ni dia tak boleh duduk bersendirian, mesti ada muta'allaq. Muta'allaq. Semua muta'allaq dia terdiri daripada fi'il dan makna fi'il. Okey, sekarang ni kalau kita ada jar, majrur ataupun zaraf, kalau dia tak ada fi'il lain, tapi ada fi'il kana, boleh tak jar majrur itu dikatakan berkait ataupun milik kana? So, kana ni fi'il nakis. So, hal adakah yata'allaqani, kedua-dua ni tadi kan? Jar dengan zaraf ni adakah bermuta'alliq dengan, boleh bermuta'alliq dengan fi'il nakis. Ini kita panggil fi'il nakis. Sebab nama lagi nakis kan. So macam seolah-olah macam dia ni tak purely fi'il. So fi'il mesti menunjukkan kepada fi'il dua perkara. Satu zaman, satu hadas. Hadasun. Zaman ni waktu bila dia berlaku lah kan. So hadas ni perbuatan tu sendiri. Sedangkan kana ni dia tidak menunjukkan apa-apa perbuatan. Hanya menunjukkan masa aja, was. So daripada perselisihan ni dalam menentukan dianya fi'il ke, purely fi'il ke, ataupun kita masih menganggap dia fi'il ke, ataupun kita keluarkan dia fi'il. So kalau kita anggap dia sebagai fi'il, so maksudnya dia boleh bermuta'alliq lagi dengan, boleh jadi muta'allaq, tempat bersandarnya jar majrur dan juga zaraf. So ada dua lah kelompok ulama. Man za'ama, mana-mana orang yang berpendapat annahu, bahawa la yadullu. So fi'il nakis ni tidak menunjukkan kepada hadas. So ala hadasi, maka mana adzalika, maka orang ni, so ulama ni, mereka menolak, menegah daripada jar majrur ataupun zaraf bermuta'alliq dengan kana. Siapa di kalangan mereka ni, man za'ama ni? Wahum, antaranya wahumul mubarrid. Kemudian Falfarisi, Abu Ali Al-Farisi. Kemudian Ibnu Jinniyin. Kemudian Jurjani. Kemudian Fabnu Barhana. Summa Asy-Syalaubinu. Was-sahihu, kata Ibnu Hisham, yang sahihnya, yang betulnya ialah annaha, bahawa kana ni kullaha, semuanya, dalatun. So tak semestinya kana lah, fi'il nakis je. Fi'il nakis. Contohnya kana sini. So semua fi'il nakis menunjukkan kepada dalah alaihi.
menunjukkan kepada hadas. Menunjukkan kepada hadas. Melainkan laisa. So laisa pun termasuk fi'il naqis kan? Maknanya kalau kita kata laisa Zaidun. Ini fi'il. Ini fa'il. Yang dinamakan sebagai isim laisa. So kalau betul-betul fi'il fa'il dah cukup dah ni kan. Dah cukup dah kalau kita ada fi'il, ada fa'il cukup dah. Tapi ni tak cukup lagi. Makna tak cukup. Sebab tu kata nakis tu. Kena sebut cerita dia kan. Laisa Zaidun tawilan. Zaid bukan tinggi. Walau bagaimanapun ni dia kata yang sahihnya laisa tak termasuklah. Tapi nombor 5 hasyiah tu ada lagi ulama yang mengatakan, ada juga ulama yang mengatakan termasuklah laisa. Syekh Radhi. Dia kata laisa kadzalika. Wastudilla. Dijadikan dalil bagi musbiti zalika. Ta'alluki. Bagi mereka yang menyabitkan ta'alluq itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ni sirah majhul kan? So naib fa'il dia sini. So naib fa'il itu jar majrur. Jar majrur boleh jadi naib fa'il. Ni dalil mereka ni, dalil yang mengatakan bahawa fi'il naqis boleh menjadi muta'allaq, boleh menjadi tempat bersandar bagi jar majrur dan zaraf. So firman Allah Subhanahu wa taala, akana lin-nasi ajaban an auhayna. Adakah manusia tu rasa pelik bahawa kami mewahyukan kepada seorang lelaki minhum, di kalangan mereka. Wahyu kami itu ialah anzirin nas, makna wahai selelaki utusan, hendaklah kamu memberi peringatan kepada manusia. Wabasyiri, dan hendaklah kamu memberi khabar berita gembira kepada alladzina amanu, orang-orang yang beriman, anna, bahawa lahum, mereka akan memiliki qadama sidqin. Maksud dia an anzirin nas, hendaklah kamu memberi peringatan kepada manusia dan memberi khabar gembira kepada orang yang beriman bahawa mereka akan memiliki qadama sidqin, ini balasan ganjaran terhadap apa yang telah mereka usahakan di dunia. So qadam tu refer kepada usaha yang telah dia lakukan. Sid ini ganjaran, maqam dia seperti maqam orang yang benar, ganjaran dia. Itu dari segi makna. Dari segi kita tadi tentang jar majrur ni, boleh tak kita kata dia ni milik kana? Akana linnas ajaban. Kalau kita tengok dia punya i'rab dia kan, ni salah satu i'rab lah, salah satu i'rab yang diberikan. So ni isim kana, an auhayna ni isim kana. Fa innal lama la tata'allaqu bi ajaban. Jar dengan majrur ni kan, kita kata dia boleh bermuta'alliq dengan apa? Dengan fi'il dan yang makna fi'il, yang semakna dengan makna fi'il. So sini satu fi'il kana. Ajaban makna fi'il. Auhayna fi'il. So 3 kemungkinan. Yang ni tafsir je lah kan. Habis dah situ. Maknanya wahyu yang dikatakan wahyu tu ialah sini. So wahyu ialah, ni kata-kata wahyu lah. Firman sini. So dia habis kat sini je. So bila habis kat situ, yang ada makna fi'il dan fi'il tu yang 3 ni je lah. Kana, ajaban, auhayna.
So kemungkinan linnas ni bermuta'alliq dengan kana. Kemungkinan bermuta'alliq dengan ajaban. Kemungkinan bermuta'alliq dengan auhayna. So kalau kita selidik tengok, ajaban ni dia kata tak mungkin. Auhayna pun tak mungkin. So akan tinggal lagi kana je lah. So mari kita tengok kenapa ajaban ni tak boleh, kenapa auhayna tak boleh. Yang pertama dia kata fa innal lam, kerana tadi yang golongan yang kata kana ni kan, ni yang musbiti ni salah ni. Baik bawah. So golongan yang musbiti ni yang menyabitkan fi'il naqis boleh menjadi muta'allaq kepada jar majrur ni, bukti dia ayat ni kan. So kana di sini. Kana apa dia kata? Fa innal lama. Kerana lam di sini la tata'allaqu bi ajaban. So dia kata tak mungkin boleh bermuta'alliq dengan linnas ni dengan ajaban. Sebab ajaban ni masdar. Li'annahu masdarun. Dan masdar pula yang diletakkan selepas jar majrur. Muakharan. Masdar yang dilewatkan dari segi kedudukan dia. Sedangkan masdar kan, dia kan lemah kan. Lemah tak bolehlah diletakkan di belakang ma'mul dia. Wala bi'auhayna. Tidak juga linnas itu bermuta'alliq dengan auhayna. So linnas tidak bermuta'alliq dengan auhayna. Sebab sini satu ada sekatan ni kan, an ni. Yang pertama dia kata li fasadil makna. Macam mana boleh jadi fasad makna? So kalau kita kata linnas ni milik auhayna, so bolehlah maksudnya kalau kita nak letak dia pada kedudukan yang sebenarnya. Linnas. Nombor dua. Auhayna linnasi an anzirin nas. Akan jadi gitu pula. Jadinya kami mewahyukan kepada manusia, kemudian kamu berilah peringatan kepada manusia. Mana boleh kan? Kami mewahyukan kepada kamu, kamu berilah peringatan kepada manusia. Bukannya kami mewahyukan kepada manusia dengan kata-kata, hei kamu, berilah peringatan kepada manusia. Tak betul kan? Kata Syamuni, komen Syamuni, dia kata ada masalah. Linnas dengan ila rajulin kan? Ila rajulin. So dia kata badal lah sebab termasuk tu. La yusallamu bihi idza kana ila rajulin badal minan nas. So yang ni pun sama dia kata. Hakikatnya dia nak kata auhayna ilan nas ni, auhayna linnas ni dengan auha ila rajulin benda yang sama aja. Sebab rajul ni dah masuk sini. An-nas ni mestinya lelaki ni jugalah. So oleh kerana mereka tu takjub, mereka rasa pelik lah, maknanya seorang rasul tu adalah manusia. So beri peringatan kepada mereka bahawa rasul tu memang daripada manusia, dulu lagi pun semua manusia. Ataupun boleh juga dia kata, jadikan lam pada linnas tu jadi lam ta'liliyah. So berilah wahyu, kami telah mewahyukan untuk manusia. Untuk manusia mendapat hidayah. Demi manusia mendapat hidayah. So kami wahyukan kepada seorang lelaki. Kami wahyukan seorang lelaki, seorang utusan. Okey, yang ni yang pertama dia kata fasad makna kan. Sebab tu kita tak boleh pakai auhayna tu sebagai muta'allaq tempat bersandarnya linnas. Yang kedua fasad tu disebabkan oleh yang Ana sebut tadi, sebab adanya an kan. So an tu dah pagar dah. So an sini dia dah pagar dah sini. Yang sini tak boleh memberi tindakan kepada yang sebelum an. Kerana sudah termasuk dalam pagar rumah an. So wali annahu silatun li'an. So kerana dia adalah silah, maknanya dianya ialah kalimah ataupun ayat yang datang selepas an, kita panggil silah kan. Kalau selepas, biasanya kita pakai selepas alladhi. Ni ayat yang selepas alladhi kita panggil silah. Ini silah khusus untuk makna alladhi. Satu lagi silah umum, mana apa-apa saja partikel selepas dia tu
ada kalimah yang lain, so itu kita panggil silah dia. Wa li'anau silatun li'an. Penyambung dia. Waqad madha, telah berlalu. An qaribin, baru sahaja. Baru sahaja berlalu. Kita dah baru bincang dia. Annal masdara, bahawa masdar alladhi laisa fi takdiri harfin mausulin. Annal masdar alladhi laisa fi takdiri harfin mausulin wala silatihi la yamtani' at-taqdim alaihi. Ini jawapan kepada dia kata tidak bermuta'alliq dengan ajaban. So dia kata tak boleh kan? Yang ni dia kata tak boleh sebab ma'mul dia ni duduk depan ni. So ma'mul dia duduk depan tak boleh. Sedangkan sebelum ni kita dah bincangkan yang tak bolehnya kalau ajaban ni ada takwil an. So an ajiba ya'jabu kan. Kalau boleh takwil gini tak boleh lah. Tak boleh dia memberi tindakan kepada linnas. Tapi kalau dia tu ajaban tu tak ada kena mengena dengan an sini, so dia boleh je. Okay, waqad madha an qarib anal masdar alladhi laisa fi takdiri harfi mausulin wala fi takdiri silatihi kan. Wala silah harfi mausul. So kena ada dua lah, maksudnya ada an plus fi'il lah. So dia kata masdar yang jenis bukan ditakdirkan adanya huruf an dan bukan juga ada silah dia. So kalau jenis macam ni bukan, kalau jenis bukan maka la yamtani'. Tidak dihalang untuk at-taqdimu alaihi. Didahulukan ma'mul mengatasi dia kan. Takdim sini takdim siapa? So dihazafkan maf'ul bih dia kan. So takdim itu takdim ma'mul. Al-ma'mul. Takdim ma'mul atas dia lah. Alal masdar. So kalau ikut kaedah ni tak ada masalah kan. Tak ada masalah, maknanya linnas tu boleh bermuta'alliq dengan ajaban. So mana dia jawab kepada pandangan yang mengatakan tak boleh linnas ni bermuta'alliq dengan ajaban atas alasan dia masdar. Yang tak bolehnya masdar tu kalau masdar jenis yang ditakwil an plus fi'il. Macam a'jabani, a'jabani an tadribu kan Zaidan. Terus sini kita boleh tulis a'jabani darbuka Zaidan. So darbuka ni kalau sekiranya kita tak Zaid ni di sini tak boleh lah. A'jabani Zaidan darbuka. Sebab darbuka ni jenis yang ada an tadrib. Ada an dan silah dia. Wa yajuzu aidan an takuna muta'alliqatan bimahzufin. So akan alinnas ni. Akan alinnasi ni ajaban. An au haina ila rajulin. So dia kata ni linnas ni yajuzu an takuna linnas muta'alliqatan bimahzufin huwa halun. So dia kata linnas ni jadi hal min hal kepada ajaban. Hal kepada ajaban. So ajaban akan jadi zulhal. So asal dianya ialah
ajaban linnas. Takjub bagi manusia. So ni nakirah. Jar majrur kan? Ni isim kan? Isim nakirah. So jar majrur boleh jadi sifat kan? So sifat. So hakikatnya dia bermuta'alliq lah. Ajaban kainan. So ajaban kainan linnas. So kalau kita nak lupakan dia tak apa lagi. Sebab kita dah tahu ni ada kainan. So kita kata dia sifat. Asalnya sifat tu kainan lah. So kita belajar dulu. Kalau sekiranya sifat, dia dialihkan, duduk depan. So status dia akan jadi hal. Sebab mausuf dengan sifat, sifat kena always duduk di belakang. So kalau kita pergi alih duduk sini, dia tak jadi sifat lagi. Bukan nama sifat. Kena bubuh nama lain. Walaupun makna tu makna sama aja. Makna ta'ajub bagi manusia. Makna sama aja. Tapi secara perincinya kita kata hal apa semua ada makna. Kan? Keadaan apa semua tu kan. Itu tambahan-tambahan. Mudahnya kita kata makna sama. Tapi dari segi grammarnya, tak boleh guna istilah sifat lagi. Bila kita tak depan. So sekarang ni linnas kita tak dia depan. So boleh sekarang ni dia sifat kan. So sifat status dia sekarang ni akan jadi hal. Dan linnas mestilah bermuta'alliq dengan something kan. So muta'alliq dia tu dengan kainan dia lah. Tadi sebab asalnya ajaban kainan linnas. So kainan tu sebenarnya, kainan linnas tu kita arif pergi tak depan. Jadi dia tu jadi hal. Kan? Muta'alliqati bimahzufin. Dan mahzuf tu sebenarnya adalah hal kan. Kainan tu. Min hal kepada ajaban. Ala haddi sama dia. Sama seperti qaulihi syair. Ini kata-kata penyair Zurummah. Dia kata ke kekasih dia. Kekasih dia nama Mayyah. So, li Mayyata, bagi Mayyah ni, dia memiliki talal. Li Mayyah, artinya Mayyah memiliki talal. Kesan-kesan peninggalan. Peninggalan. Rumah-rumah dia lah yang dia tinggalkan di kampung halaman dia tu. Semua orang dah pergi. Biasalah orang Arab ni kan dia duduk satu tempat, dia beralih-beralih. Jadi yang tinggalnya tunggu-tunggu kayu je. Tunggu-tunggu kayu, tunggu-tunggu je lah. Tunggu-tunggu kesan-kesan bangunan. Ataupun kesan-kesan pacakan, kemah apa semua tu. Tinggal talal aja. Dan talal tu muhishan. So dalam keadaan terpencil, bersendirian. So sepatutnya talalu lah kan? Talalun muhishun. Bekas-bekas yang terpencil. Sekarang ni kita tukar dia, tak depan. Bila sifat kita letak depan, so dia tukar jadi hal. Jadilah muhishan dan nasab. Yang mana yaluhu, yazharu. Nampak dia tu. Barang ni nampak. Seolah-olah ka'annahu khilalu. Sarung-sarung pedang. Khillah. Khillah tu jamak dia khilalu. So seolah-olah talal dia tu seperti khillah. Khilalun. Sarung pedang ni kan. Sarung pedang ni kan nampak. Lepas tu dia sarung pedang yang ada hiasan-hiasan, manik-manik. Orang nampak cantik kan. Dia khayal kekasih dia kan. Sepatutnya benda yang ditinggalkan itu semua uduh dah jadi hitam-hitam lah. Tapi dia gambarkan cantik lah rumah kekasih dia. So kita sini. Dia kata sebagaimana tadi kita ada linnas tadi. Linnasi ajaban. Ini mausuf.
Yang ni hal. Mausuf asalnya ni sifat asal dia. Kemudian kita tukar dia jadi zulhal. Kemudian sini akan jadi hal. Sama dengan sini lah. Jadi menurut Ibn Hisham boleh kan dalam sini ni. Ta'alluq dia. So ta'alluq dia masih boleh sini ke sini ta'alluq. Maknanya kalau makna tu boleh pakai dan grammar betul, so kita boleh terjemah ikut ni lah. Ikut kesesuaian. Wallahu a'lam bishawab.